Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail, dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Seorang Perdana Menteri PM perlu dilantik bagi membentuk sebuah kerajaan minoriti jika tiada penyelesaian kukuh untuk mendapatkan sebuah kerajaan majoriti. Penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Prof. Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, ia berikutan kerajaan sementara bukan sebuah kerajaan sebenar yang berfungsi hanya untuk jangka masa pilihan raya dijalankan sehingga sebuah kerajaan baru dibentuk. Mahu tak mahu, beliau berkata, yang di Pertuan Agong masih perlu melantik seorang Perdana Menteri walaupun mungkin partinya tidak mempunyai cukup majoriti dalam PRU15. Jika kita ikut amalan negara Commonwealth, Baginda akan lantik Perdana Menteri dalam kalangan parti yang mendapat majoriti tertinggi. Kalau ikut itu tradisinya, ia akan pergi ke Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana Pakatan Harapan PH mendapat majoriti yang tertinggi dan mewujudkan kerajaan minoriti, katanya kepada BH. Beliau berkata kerajaan ini kemudiannya akan diberi masa untuk membentuk kerajaan baru untuk melantik mana-mana pihak untuk bersamanya. Katanya Perdana Menteri baru itu juga mempunyai pilihan untuk memasuki perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA seperti yang berlaku pada awal pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Azizuddin berkata, tanpa penubuhan sebuah kerajaan baru, bajet 2023 juga tidak dapat dibentang di Parlimen untuk diluluskan. Jika hari ini Tuanku nampak tidak ada majoriti juga, mahu tidak mahu Baginda perlu mengikut amalan biasa dalam negara Commonwealth dengan melantik Perdana Menteri yang mendapat majoriti yang terbesar, katanya. Bagaimanapun beliau berkata, yang di Pertuan Agong tidak boleh melantik mana-mana ahli parlimen dengan anggapan individu itu boleh mendapat sokongan yang banyak tanpa bukti kerusi parti yang dimenangi pada PRU15. Katanya penggunaan surat sumpah berkanun SD juga boleh bertindan selain ia walaupun diterima pakai tetapi tidak termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Azizuddin berkata bukti paling utama dalam pilihan raya umum datangnya daripada rakyat melalui peti undi. Rakyat dah memilih parti dan parti itu yang akan menamakan calon Perdana Menteri. Itu sebab menamakan calon Perdana Menteri adalah sangat penting kerana rakyat akan mengundi atas dasar itu, katanya. Pada masa sama, Azizuddin berkata undi popular juga boleh digunakan dalam pemilihan Perdana Menteri seperti dalam demokrasi lain di dunia. Katanya walaupun ia bukan amalan biasa dalam kalangan negara Commonwealth, namun penggunaan undi popular boleh diambil kira untuk memilih calon Perdana Menteri dan konteks ini ia masih lagi PH. Selain itu, beliau menolak cadangan bahawa yang di Pertuan Agong boleh melantik pemimpin daripada parti komponen yang paling banyak meraih undi dalam mana-mana gabungan parti yang memasuki PRU15 secara bersama termasuk yang bertanding menggunakan logo sendiri seperti DAP dan PAS. Beliau berkata ia berikutan watika pencalonan ditandatangani Presiden Gabungan. Pada PRU15 Sabtu lalu, PH meraih sebanyak 82 kerusi termasuk di kawasan ditandingi DAP dan Muda atas logo sendiri. PN dengan jumlah kerusi parlimen kedua tertinggi iaitu 73 termasuk kerusi dimenangi calon yang bertanding menggunakan logo PAS.